Saudara, mulai April depan, insurans kesihatan kebangsaan Medishield Hayat akan naik sehingga 35%. Peningkatan ini akan dilakukan secara berperingkat-peringkat sepanjang 3 tahun akan datang. Ia juga akan menyokong perlindungan yang dipertingkat. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan langkah ini akan memberi rakyat Singapura perlindungan lebih baik daripada penyakit-penyakit yang mempunyai kos rawatan yang tinggi dan membolehkan mereka memanfaatkan jenis rawatan-rawatan baharu. Had tuntutan bagi rawatan hospital dan pembedahan sehari akan dinaikkan untuk menampung sepenuhnya 9 daripada 10 bil bersubsidi. Misalnya, had tuntutan harian bagi rawatan di unit jagaan rapi ICU akan ditingkatkan lebih seganda. Pesakit yang mempunyai bil yang sangat tinggi juga boleh membuat lebih banyak tuntutan dalam setahun. Ini kerana had tuntutan dinaikkan daripada $150,000 kepada $200,000. Bagi pembedahan siang hari yang mana pesakit tidak perlu menginap di hospital, had tuntutannya dinaikkan sehingga $1,000 bergantung kepada prosedur. Ia meliputi pembedahan seperti mengeluarkan pundi hempedu atau implan sendi. Seorang doktor berkata langkah ini boleh membebaskan katil-katil hospital untuk keperluan lain dan pesakit pula boleh menjalani pembedahan siang hari tanpa memikirkan tentang beban kos. We would prefer for patients to go through a surgery and go home early for recovery as opposed to stay for a long time in hospital to recover. The home environment is always best in terms of getting not just family support, but also the more familiar environment as well. And it also frees up hospital beds for more critical cases. But if your claim limits are not sufficient for that, patients will order opt to stay in hospitals just to go through the procedure, which is not a good thing to be doing. Selain itu, had tuntutan juga akan dinaikkan bagi pelbagai rawatan pesakit luar. Antaranya, had bagi dialisis buah pinggang akan dinaikkan daripada $1,100 kepada $1,750 setiap bulan. Rawatan di rumah dan rawatan baharu seperti mana yang digunakan untuk merawat kemurungan juga disertakan di bawah Medishield Hayat. Perlindungan akan diluaskan untuk meliputi juga rawatan-rawatan kos tinggi yang efektif dari segi klinikal dan kos. Ini termasuk produk terapi sel, tisu dan jen yang boleh merawat barah dan penyakit serius serta ubat kos tinggi bagi penyakit darah dan penyakit yang dialami sejak dari kanak-kanak lagi. Apa yang kita ingin pastikan juga adalah mereka yang mungkin tidak mampu untuk membiayai premium, walaupun telah diberi sokongan, mereka tetap boleh cuba mendapatkan bantuan melalui additional premium support ataupun bantuan premium tambahan. Ini akan kita lakukan untuk memastikan tiada siapa yang akan dinafikan perlindungan daripada Medishield Hayat jika tidak mampu. Penguasa Pengangkutan Darat LTA akan mengenakan denda ke atas SMRT jika siasatan terhadap gangguan khidmat kereta api laluan Timur Barat EWL yang berlarutan selama 6 hari bulan lalu membuktikan adanya kelemahan. Berucap di Parlimen semasa menyampaikan kenyataan Menteri mengenai gangguan khidmat MRT laluan Timur Barat itu, Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata tahap perkhidmatan harus dibezakan daripada bagaimana tambang khidmat pengangkutan awam ditetapkan. Tambang dijangka naik sebanyak 10 sen untuk setiap perjalanan bagi golongan dewasa mulai Disember ini. Fares are collected for the entire public transport system, including buses and trains, to ensure that the public transport system remains financially sustainable. If our fares are not adjusted to reflect rising operating costs, the persistent shortfall would have a chronic impact on service quality and reliability over time. Or if we want to continue topping up the shortfall via government subsidies, it means that taxpayers would have to foot a higher bill. Encik Chee kemudian mengulas lebih lanjut mengenai keandalan khidmat MRT Singapura berdasarkan tanda aras keandalan peringkat global, iaitu berdasarkan kegagalan dengan purata perjalanan mengikut kilometer. MRT Singapura, kata beliau, mencapai perjalanan 1 juta kilometer tanpa gangguan pada 2019.
Sejak itu, perangkaan itu dikekalkan ataupun diatasi, kata Encik Chi, dan ini sejajar dengan khidmat MRT yang paling boleh diharapkan di luar negara. Pada hari kedua perbicaraan, Mahkamah membabitkan Ketua Pembangkang Pritam Singh, peguam beliau Andre Jumaboy menuntut agar bekas anggota Parlimen Raisa Khan dikenakan dakwaan sebagai seorang saksi. Semasa melakukan soal balas hari ini, Encik Jumaboy menggelar Encik Raisa sebagai tidak henti-henti berbohong dan mengungkitkan kelemahan-kelemahan dalam keterangan Encik Raisa. Encik Pritam yang juga Ketua Parti Pekerja dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan berbohong kepada Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen berhubung kes Cik Raisa. Encik Jumaboy memohon untuk mengenakan pendakwaan terhadap Cik Raisa Khan kerana keterangan-keterangannya yang tidak konsisten kepada polis dan kini di mahkamah. Jika permohonan peguam bela diterima, ini bermakna kredibiliti Cik Raisa sebagai saksi akan terjejas dan keterangannya kepada mahkamah mungkin tidak boleh digunakan. Encik Jumaboy merujuk kepada kenyataan Cik Raisa berhubung reaksi beliau semasa menerima email daripada Encik Pritam pada Oktober 2021. Email ini memberitahu para AP Parti Pekerja WP tentang peri pentingnya boleh mempertahankan apa yang dikatakan di Parlimen supaya tidak dirujuk kepada Jawatankuasa Hak Istimewa. Cik Raisa memberitahu mahkamah siang tadi dia tidak menganggap email itu sebagai satu desakan untuk menjelaskan penipuannya. Sebaliknya, dia melihat email itu sebagai satu kritikan terhadapnya dan nasihat kepada para AP lain. Sebelum itu, Cik Raisa memberitahu mahkamah dia berasa sangat kecewa dan dikhianati oleh orang-orang yang paling dihormati dan dipercayainya apabila para pemimpin WP mempersoalkan tingkah lakunya sebagai AP dalam sesi panel disiplin parti tersebut. Perbicaraan akan diteruskan esok. Encik Lee Hsien Yang berkata beliau akan membuat permohonan untuk merobohkan rumah di 38 Oxley Road iaitu rumah bapanya Perdana Menteri Pengasas Lee Kuan Yew. Ia juga merupakan tempat tinggal kakaknya Dr. Lee Wei Ling sebelum beliau meninggal dunia minggu lalu. Dalam satu catatan Facebook, Encik Lee Hsien Yang menyatakan beliau ingin melakukan demikian bagi memenuhi hasrat ibu bapanya. Beliau kemudian ingin membina sebuah rumah kecil di tapak tersebut. Menjawab pertanyaan Mediacorp, Kementerian Pembangunan Negara MND menyatakan ia maklum tentang kenyataan Encik Lee Hsien Yang itu. MND menambah pemerintah akan menimbangkan secara teliti isu-isu berkaitan rumah tersebut. Ia juga akan mengambil kira hasrat Encik Lee Kuan Yew dan kepentingan awam.